Astaghfirullahalazim. 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 Sentiasa kita menghidupkan sifat kehambaan kita kepada Allah Ta'ala dengan sentiasa kita beristighfar, memohon keampunan daripadanya atas segala kesalahan, kesilapan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan menyebut namanya, marilah kita benar-benar memelihara kehidupan kita ini agar ianya benar-benar ikhlas kerana dia bagi kita mencari dan mencapai keredaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulikal amin wa nabiyyina al-karim Muhammadan as-sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullah la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Sadaqallahul azim. Tuan Pengerusi, ahli jawatan kuasa kepada pentadbiran surau, sidang jamaah muslimin muslimat yang saya muliakan, bersyukurlah kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan yang benar atas limpah rahmat dan nikmat yang dicucuri ke atas kehidupan kita ini, yang memungkinkan kita daripada kalangan hamba-Nya yang begitu ramai, kita terpilih untuk berada di tempat yang mulia, untuk kita menzohirkan akan kesyukuran yang sentiasa meniti di bibir kita dan menghidupkan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam agama kita dengan harapan rahmat dan nikmat itu berkekalan, kerana hanya dengannya lah kita akan mencapai suatu kemuliaan dalam kehidupan yang sementara ini. Tapi yang lebih utama, kita akan mencapai kebahagiaan yang kekal abadi, yang menjadi cita-cita bagi mereka-mereka yang benar-benar beriman bahawa dalam satu kehidupan yang kekal abadi, syurga menjadi harapan dia. Dan ianya semua bertitik tolak daripada kita menghidupkan akan panduan yang ada di dalam Al-Quran dan juga menghidupkan sunnah Rasulnya, bagi kita benar-benar menghidupkan Al-Quran itu dengan segala kesempurnaan yang termampu oleh diri kita. Jadi marilah kita benar-benar menghidupkannya, kerana pada ketika kita sekarang berada dalam kehidupan masyarakat kini, tuan-tuan, bukan sekadar langgar, tuan-tuan. Sudah ada mereka yang berani membatalkan hukum Allah Ta'ala kerana tunduk kepada undang-undang manusia, tuan-tuan. Dia bukan berlaku di negeri Afrika ke, dia berlaku di dalam negeri kita, dalam negara kita Malaysia, di mana baru-baru ni syariat daripada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala terbatal, kerana perlembagaan manusia mengatakan dia batal. Begitu, tuan-tuan, hinanya manusia hari ni, tuan-tuan. Dan hari ni, tuan-tuan, kita bila berlakunya benda itu, kita tak terkejut. Sebab kita yang mengaji lama ni, kita sentiasa diberi peringatan. Bermula apabila kita lalai daripada menghidupkan perintah Allah Ta'ala, maka kelalaian itu akan membuatkan manusia bertambah dan bertambah dan akhirnya sesat yang amat jauh, tuan-tuan. Jadi bila dia batalkan benda ni, terbatal, tuan-tuan, dengan sebab manusia ni, kita tak terkejut, tapi kita rasa takut. Sebab sudah hampir benar, tuan-tuan, ketentuan Allah Ta'ala yang akan menimpa manusia yang mereka ini melakukan kerja-kerja durjana dalam kehidupan ini. Jadi kita takut, tuan-tuan, kita sendiri yang masih lagi dah berpeluang untuk mencari kemuliaan,
Tapi yang ada dalam kehidupan kita, tuan-tuan, kesesatan, apatah lagi generasi yang akan datang, anak kita, cucu kita dan seterusnya. Apakah akan jadi pada mereka ketika mana nanti satu hari, tidak mustahil, kerana hari ini, tuan-tuan, sudah jadi satu kebenaran, manusia membatalkan hukum Allah. Dan apakah yang akan menghalang manusia satu hari nanti mereka minta supaya mereka yang berzina tidak dihukum, kerana itu adalah kehendak suka sama suka, tuan-tuan. Ya? Hukum Allah tidak lagi menjadi syarat, tapi hukum manusia yang menentukan. Ini yang kita takut, tuan-tuan. Jadi kerana itu, marilah kita menghayati kehidupan kita dengan segala kebenaran. Sementara kita duduk di sini, tuan-tuan, kita mendengar peringatan-peringatan ini semuanya. Ya, kerana apa? Kerana kita nak mencapai suatu kemuliaan. Dan kata kunci kemuliaan dalam kehidupan kita, tuan-tuan, ialah kesempurnaan. Apa pun yang kita nak capai, tuan-tuan, kejayaan kita ialah kesempurnaan. Sempurnanya sesuatu itu, insya-Allah kita akan mendapat kemuliaan daripadanya. Tapi kalau tak sempurna, tak jadi, tuan-tuan. Ya tak? Kalau pejabat, tuan-tuan, kalau majikan kita, ya tak, pihak mas suruh kita buat satu kerja, tiba-tiba kita balik pada dia, kerja kita tak sempurna. Bos kita kata, apa saya kerja tak sempurna, tolong ulang, sampai tu peringkat tak sempurna juga, mungkin kita diminta berhenti, tuan-tuan. Pasal tak sempurna. Kalau kita ambil projek, tuan-tuan, ya tak, projek kita ambil, kita buat, tak sempurna. Ya nak, adakah kita boleh minta bayaran? Ya nak, dia tak akan bayar kecuali apabila kita sempurnakan kerja kita. Ya nak, itu bab dia lah. Bab kita yang lemah ni terbalik, tuan-tuan. Rumah kita tak siap pun kena bayar juga, tuan-tuan. Patut sempurna dulu baru kita bayar. Tapi pasal kita daripada golongan lemah, yang itu kita kena. Rumah tak siap sampai sudah, tapi kita tiap-tiap bulan kena bayar. Tapi bagi mereka, kalau kita tak siap, dia tak akan bayar kita, tuan-tuan. Maka begitulah, tuan-tuan, kebahagiaan hidup suami isteri. Apa syarat dia, tuan-tuan? Salah satunya, suami sempurnakan sifat dia, isteri sempurnakan tanggungjawab dia. Enak, tuan-tuan? Baru bahagia. Maka bermula Allah Ta'ala, itulah dia hakikat dia. Tuan-tuan, yang kita duk buat semua ni, kalau tak sempurna, manusia lagi tak mau terima. Ini kan Allah Ta'ala yang kita beriman dan yakin dia bersifat dengan segala kesempurnaan. Dan bermula kesempurnaan yang kita nak kembalikan pada dia telah didatangkan kepada kita. Tuan-tuan, iman yang sempurna kita cari, jalan kehidupan yang sempurna dia datangkan, Islam. Tuan-tuan, itu sebab saya mula, tuan-tuan, dengan muqaddimah, tuan-tuan, apa? Wala na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Ni bila raya kita buat. Ni tak? Bila raya kita bertakbir, kita pun sama. Dan tidaklah kami semua kecuali sembah Allah Ta'ala dan mengikhlaskan seluruh kehidupan kita kepada dia. Nah. Pernahkah kita terfikir, tuan-tuan? Ya tak? Pernahkah kita terfikir, ya tak, yang kata na'budu tu, na'budullah tu, nak sembah Allah ni, tuan-tuan, apa makna yang benar-benar ni? Nah, sebab kalau tidak sembah Allah, sembah apa? Sembah syaitan. Bila sebut sembah syaitan ni, kata Tuan Razak kata ni keras ni, tuan-tuan. Padahal itulah hakikat dia. Tak sembah Allah, sembah syaitan. Kalau tak nak sembah syaitan, kena sembah Allah. Tuan-tuan, mana tahu sebab Allah Ta'ala yang sebut. Takkan kita tak tahu? Sebab kita selalu baca. Mana kita dah baca? Tu surah Yasin tu. Tuan-tuan, tapi kita suka dah baca, apa makna dia? Cuba kita tengok apa ni ayatnya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Tu kita dah ulang lah. Ni nak malam Jumaat kita baca. Sakit kita baca. Nak dekat mati kita baca. Mati baca. Tak ada apa-apa pun baca juga. Untuk apa? Peringatan. Apa dia kekuatan peringatan pada kita? Ini masalah dia. Tu tadi ketidaksempurnaan sesuatu. Tuan-tuan mengaji ni, tuan-tuan. Tuan-tuan duduk peringatan ni, tolong sempurnakan dia. Ya tak? Maksud dia, keluar je daripada bilik ni, kita hidup dengan peringatan tadi. Tapi sekadar kalau kita diingatkan, di dalam surau ni, kita mengangguk-angguk, keluar, tak jadi juga. Tak jadi, tuan-tuan. Nah, kalau kita dalam surau ni, kita kata, taatlah kepada suami dah. Kita mengangguk-angguk, keluar, cekak pinggang dengan suami, tak jadi. Kena sempurnakan. Jadi kerana itu, tuan-tuan, bila kita ngaji, kita kata, apa dia sembah-sembah Allah ni? Makna sembah Allah ni, makna mudah bagi kita ialah taat dan patuh kepada perintah dia, itu je.
Habis kita nak taat dan patuh dengan apa? Jalan yang telah ditentukan oleh dia. Apa jalan dia? Islam. Sempurna tak? Sempurna. Ni semua kita ngaji belaka. Saya datang ni tuan-tuan, mengulang-ulangi akan sesuatu yang sudah disampaikan kepada manusia. Pasal apa diulang-ulangi? Sebagai satu peringatan. Apa kerjanya, buat peringatan pada kita? Yang ni kita tak tahu. Sebab kita tuan-tuan, kita buat sesuatu itu sebagai satu perbuatan. Setiap perbuatan itu mestilah ada tujuan. Dan setiap tujuan itu mesti membawa kepada matlamat dia. Ini baru sempurna dia. Ini kita buat-buat tapi tak dapat. Kita kerja, nama kerja di MAS. Tujuan dia dapat rezeki yang halal. Akhir dia untuk menanggung keluarga yang ramai. Misalnya, ni dah. Maka kita pun buat kerja dengan penuh keikhlasan dan kita tunaikan tanggungjawab kita. Tapi kita pun tak tahu pasal apa kita kerja ni. Maka kita kerja pun buat malas-malas, lama-lama kena buang kerja. Ini hakikat tuan-tuan. Jadi kita datang ni tuan-tuan, kita kata perbuatan yang kata subhanallah, subhanallah, subhanallah tu. Apa nama perbuatan itu? Itu namanya wirid. Nak? Mengulang-ulangi sesuatu perkataan atau satu kalimah, wirid. Apa tujuan dia? Ingat. Apa matlamat dia? Hidup. Hidup di mana? Hidup di hati. Nampak tak? Jadi benda wirid ni, perbuatan ni penting tak? Penting. Kerana matlamat dia juga penting. Nak mengingatkan kita. Dan akibat daripadanya juga penting. Dia hidup di hati. Kenapa? Ma waqara fi qalb wa saddaqahul amal. Apa yang hidup di hati pasti akan dibuktikan dalam perbuatan. Maka hari ini apa perbuatan kita? Membatalkan hukum Allah. Apa maknanya? Hati yang mati. Sebab perbuatan dia tu. Tuan-tuan datang sini. Apa bukti dia? Hati yang hidup. Hidup dengan apa? Keimanan. Kalau tidak tuan-tuan, dia nak manusia sibuk dengan dunia. Apa bukti dia? Buktinya hati dia hidup dengan dunia. Sibuk buat overtime. Sampai lupa nak datang mengaji. Apa bukti tanda dia? Mana hati dia hidup dengan kekayaan harta benda. Ni hati tuan-tuan. Kita tak boleh nilai hati. Tapi kita boleh baca dengan perbuatan. Allah, dia maha mengetahui. Jadi balik pada tadi tuan-tuan, kita nak kembali kepada sembah ni. Sembah ni yang penting pada kita ni. Sembah ni ialah taat dan patuh. Taat dan patuh kepada segala hukum dia. Tuan-tuan. Maka cuba kita tanya. Ya tak? Pasal hari ni tuan-tuan, pemikiran manusia. Kita dah mengaji Mu'tazilah, Jabariyah. Ya tak? Tapi pernah kita fikir, kita kaji tentang pemikiran yang dibawa oleh Sisters Anti-Islam tu. Ya tak? Yang baru ni tadi dia fatwakan haram tak? Sisters Anti-Islam. Ya? Dia kata Sisters in Islam. Bohong. Baik, kita ambil apa yang kita faham tadi. Kena sembah Allah orang yang beriman dan Islam tak? Maka kalau sembah Allah, kena taat dan patuh kepada perintah Allah. Allah suruh kita solat. Maka sebagai menyembah Allah, kita solat. Mana? Baru kita boleh kata kita sembah Allah. Habis yang tinggal solat tu, adakah dia sembah Allah? Tentu jawapannya tak. Kalau dia tak sembah Allah, dia sembah apa? Nah, ni masalah dia. Dia sembah apa? Atas pagar. Tak ada atas pagar tu kan? Maka jawabnya dia sembah syaitan. Itu yang dalam surah Yasin Allah Ta'ala. Apakah aku tidak perintah pada kamu, jangan sembah syaitan? Bukan saya yang sebut tuan-tuan. Tapi kita yang baca, setiap kali kita baca surah Yasin, alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. Tidakkah aku perintah kamu jangan sembah syaitan? Wa ni'buduni, maka sembah aku. Macam mana nak sembah Allah? Perintah dia dihidupkan. Kalau tidak, kamu sembah syaitan. Benar, ni hakikat. Baik, kalau dia suruh, dia ada perintah menjaga aurat kita. Ada tak? Ada tak tuan-tuan? Yang kata saya keren. Tapi ini kita tuan-tuan yang sudah beriman padanya. Kita yang sudah mengatakan Islam untuk menghidupkannya. Maka saya nyatakan sesuatu yang kita semua kata padanya. Ada tak Allah Ta'ala perintah tutup aurat? Ya, ada. Maka kita kalau betul-betul nak sembah Allah, maka apa kita kena buat? Pelihara pakaian menjaga aurat.
Lebih-lebih lagi, tiap-tiap kali solat, kita yang solat ni dia sebut, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia sebut tu, sebagai satu janji. Kami tak sembah. Apa dia? Iyyaka, sesungguhnya engkau saja yang kami sembah. Dan kepada engkau kami minta pertolongan. Kita, bukan saya yang kata. Kita dalam solat kita terutamanya. Maka, bukti tuan-tuan, maka hidup kita mesti menjaga aurat kita. Habis, kalau kita mendedahkan aurat seperti mereka-mereka yang memegang jawatan dalam sistem anti-Islam tu, dia sembah apa? Dia sembah Allah kan? Mendedahkan aurat ni sembah Allah ke? Takkan dia nak kata ya? Tak? Maka kita tanya, kalau tak sembah Allah, sembah apa? Takkan dia nak kata sembah syaitan? Kan? Ini bukan kerah tuan-tuan, ini kenyataan. Tuan-tuan pilih nak mulia ke atau tidak? Tuan-tuan nak benar ke atau sesat? Tuan-tuan kena pilih. Kita dah datang di tempat yang akan membawa kita kepada kemuliaan. Tapi tak sempurna, tak jadi. Kena sempurna. Ni yang kita nak tuan-tuan, kesempurnaan. Tapi kesempurnaan itu dia ada jalan dia. Bukan boleh sebut mulut je sempurna. Isteri, tolonglah sempurna menjadi seorang isteri yang taat pada suami. Bukan boleh cakap je. Ya dah, dia mengangguk-angguk lah. Tapi dia akan cakap dah hati dia. Pergilah lelaki ni. Dia suruh kita taat pada dia. Dia perangai tak senonoh. Jadi tak jadi kan? Mana? Dia cakap, hari ni semua orang boleh bercakap-cakap. Kan? Tapi, priority, apa ni, aulawiyat, tak kena. Mana? Kan? Jadi, benda syaitan ni tuan-tuan. Jadi, kalau dia kata, saya tak sembah Allah, tapi, jangan sebut sembah syaitan. Maka paling tidak tuan-tuan, kalau kawan kita berhujah macam itu, kita boleh ajak dia. Kan itu, kembalilah kepada Allah. Sebab, ani'budullah. Tuan-tuan, wajtanibut taghut. Nak sembah Allah dan tinggalkan taghut. Taghut apa? Jalan tuan-tuan. Lawan jalan taghut apa dia? Islam. Tuan-tuan. Dia kata wala tattabi' ahwa, jangan ikut nafsu. Lawan dia apa? Berimanlah kamu dengan benar. Itu sebab Allah syaitan. Iman nafsu. Islam taghut. Kamu pilih Allah, iman dan Islam. Jangan jadi gulungan yang sesat. Apa dia? Syaitan, nafsu, taghut. Balik pada tadi tuan-tuan, kesempurnaan. Saya nak sebut kesempurnaan. Sebab kita 4-5 tahun sekali jumpa. Tapi cukup dengan tuan-tuan tahu jalan kesempurnaan. Ya tak? Baik. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan. Ya tak? Yang kita buat ni tuan-tuan. Kita nak kemuliaan daripadanya. Ya tak? Tapi, mesti sempurna. Mengaji ni pun kena sempurna. Macam mana nak sempurnakan mengaji ni kan? Ya tak? Kena banyak bertanya. Kena banyak berdialog. Kena banyak bermuzakarah. Kan? Kalau tidak, tuan-tuan kalau buat kerja di pejabat, kalau tak faham pun kena tanya dah. Baru tuan-tuan boleh dapat. Itu pun tuan-tuan ada kemuliaan. Orang yang bertanya. Saya sengaja bawa ni ke mana-mana tuan-tuan. Ya tak? Orang bertanya, orang yang menjawab, orang yang mendengar jawapan dan mendapat manfaat. Mana yang lebih mulia? Nah, orang yang bertanya. Sebab apa? Sebab dia bila dia bertanya, dia boleh pahala. Nah, orang yang jawab, dia juga boleh pahala. Tapi pahala dia sebanyak itu, tak kurang pahala atas dia, diberi pada orang yang bertanya. Mana yang jawab tu satu pahala, dia boleh dua. Bertanya satu pahala, orang yang jawab pahala seumpama itu dapat kat dia. Orang yang mendengar tuan-tuan boleh pahala bila beramal. Tapi kerana yang menjawab tadi, pahala sebanyak itu dapat dekat orang yang menjawab. Dan pahala yang sebanyak itu dapat pada orang yang bertanya. Orang bertanya boleh 3 pahala, orang yang menjawab boleh 2 pahala, orang yang mendengar dan mendapat boleh 1 pahala. Mana? Jadi mana yang lebih afdal? Yang bertanya. Habis, kenapa kita tak nak bertanya? Tak nak ke kemuliaan itu? Fas'alu yarhamkumullah. Bertanyalah rahmat Allah. Orang yang bertanya dapat rahmat, orang yang menjawab dapat rahmat, orang yang mendengar dapat rahmat, bermula kerana yang bertanya. Hebat tak hebat kedudukan orang yang bertanya. Tapi kita, pasal kita tak faham, segan nak tanyalah, apalah tuan-tuan ni. Sampai bila? Mengangguk sekadar mengangguk tuan-tuan. Bila hari je ustaz bagi salam je mengangguk. Ustaz balik je ngeleng-ngeleng ni. Kerahlah macam-macam. Ni tak? Mukadimah pun buat saya sedih tuan-tuan. Saya datang dengan penuh senyuman dah. Rasa-rasa nak tawan hati tuan. Tapi dah disebut kerah tuan-tuan. Tak? Bukan kerah tuan-tuan. Untuk mengajak kita kepada jalan kemuliaan. Ya tak tuan-tuan? Dan jalan kemuliaan bukan di mulut.
jalan kemuliaan bermula di hati-hati kita, tuan-tuan. Ini yang penting. Tapi itulah tuan-tuan, kesempurnaan dia melalui soal jawab. Tuan-tuan tahu tak bahawa kekuatan kita ialah ketakwaan? Tahu tak? Tahu kan? Tahu. Tapi tuan-tuan tahukah macam mana nak capai ketakwaan itu? Tuan-tuan tahukah apa yang ada pada kekuatan takwa itu? Dan bila kita mengaji dia kata takut, tuan-tuan tahukah takut itu atas dasar apa? Tuan-tuan, pasal kita ni tuan-tuan, bila beriman, ikhlas ni tuan-tuan, dia mesti suka rela. Reda. Tuan-tuan, Allah reda atas kita kerana kita reda atas segala perintah dia. Dan reda ni tuan-tuan, takut tu, ni ada, mana takut reda. Apa mana takut reda? Macam mana kita nak tahu kalau kita tak tanya? Saya tuan-tuan dah lama kita tak berjumpa tuan. Ya tak? Saya dah hari ni dah mata rata dah. Ya tak? Yang tadi bertanya 3 pahala, yang jawab 2 pahala, yang dengar 1 pahala. Saya selalu tanya, tuan-tuan, saya dapat berapa pahala? Dia orang kata 3. Saya kata tak. Ya tak? Saya boleh 5 pahala. Sebab bila masjid sudah, saya yang bertanya boleh 3 pahala. Tapi saya juga yang menjawab tuan-tuan. Ni masalah, kita suruh tanya, tak nak tanya. Bila kita tanya, dia tak nak jawab. Dia jadi pendengar, tuan-tuan. Nampak tak? Saya boleh 5 yang dengar. Sampai bila, tuan-tuan? Tu yang saya mula tanya. Cuba tanya, habis sekarang ni, balik ke bejat. Yang tak tahu ke jalan ketakwaan. Yang kita ni, tuan, hari Jumaat, ittaqullah, ittaqullah. Asar hilang dah. Patutnya kalau dia faham, waktu Jumaat tu, asar tu, maghrib tu, dia akan datang. Sebab ketakwaan ini membawa kepada ketaatan. Padanya ada rasa takut. Tapi takut atas dasar apa? Bagaimana untuk kita dapat takut atas kemuliaan itu? Daripada mana datangnya? Iman. Bagaimana menyempurnakannya? Ini soalan, tuan-tuan. Kita hari ini bertemu sekadar nak letak suatu kelemahan dan kesilapan kita yang perlu kita baiki. Kalau tidak, tuan-tuan, sampai bila pun. Ni ada. Kalau tidak ada ketakwaan, kita boleh mengambil kebenaran tadi, tapi kita tidak ada kekuatan untuk menghidupkannya. Dan itu Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, dia tulis kitab Al-Iman wal Hayat. Keimanan dan kehidupan yang tak boleh berpisah. Iman yang mulia, hidupnya mulia. Tapi iman kepada sesuatu yang batil, maka rosaklah hidup. Hari ini manusia beriman dengan dunia. Maka hidup dia kejar keduniaan. Walhal kita sepatutnya beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan kehidupan akhirat, beriman dengan syurga dia. Maka sepatutnya hidup kita dipenuhi dengan kemuliaan, memelihara kehidupan ini supaya bekalan yang kita bawa itu mendapatkan kita kemuliaan syurga. Ini iman, tuan-tuan. Kekuatan kepada Islam. Tapi balik, keimanan tu mesti disempurnakan, dan Islam itu juga mesti disempurnakan. Jalan dia, tuan-tuan, ialah bersoal jawab. Jadi balik pada tadi, apa dia yang menaungi? Saya sekadar nak sebut itu je. Apa yang menaungi ketakwaan kita? Sehingga perasaan takut itu, perasaan takut yang menguntungkan kita. Perasaan takut yang memuliakan kita. Bukan takut dalam keadaan takut yang hina, tuan-tuan. Macam kita orang Melayu jenis, takut hantu, tuan-tuan. Takut yang menghinakan. Pasal hantu tak ada pun. Tapi bukan main dia. Hantu. Siang malam, pagi petang, hantu, tuan-tuan. Ni takut pada Allah Ta'ala yang bermula padanya takwa, tuan-tuan. Sebab takwa ni, saya dalam bahasa orang putih, tuan-tuan, bahasa Inggeris ni, saya duk tengok. Dia tak sebut takut. Dia sebut suatu sifat yang membawa pada ketaatan. Sebab dia suatu istilah yang cukup besar. Yang ianya, tuan-tuan, membawa kepada hamba yang akan sentiasa taat pada Allah Ta'ala dengan keikhlasan dan dengan kebenaran. Dia ada 2, tuan-tuan. Ni ada. Kalau kata iman, mesti Islam. Kalau sebut ikhlas, mesti kebenaran. Kalau Islam, tapi tak ada kebenaran, bohong. Sebab apa? Bermula ikhlas itu tidak di atas satu sifat yang mulia. Mana datangnya? Balik pada tadi, datang takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Dan tentulah takwa itu datangnya daripada iman. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Hei orang beriman, bertakwalah. Makna, mestilah kamu bermula padanya beriman. Jadi untuk bertakwa, iman kamu kena sempurna. Dan untuk kamu mencapai suatu kekuatan daripada takwa itu kena sempurna. Di mana duduknya? Tuan-tuan, ketakwaan ini tersembunyi padanya
Apa dia? Kecintaan. Tuan-tuan, cinta. Cinta yang akan membawa kita berasa takut. Takut kehilangan apa yang kita cinta. Tuan-tuan, tapi takutnya kita tadi membuatkan kita bertambah dan bersungguh-sungguh. Kita, tuan-tuan, kita takut ibu kita, tuan-tuan, hidup dalam keadaan tak puas. Kita takut ibu kita nanti meninggalkan kita dalam keadaan belum cukup lagi kita jaga kita. Takut, tuan-tuan. Tapi takut atas dasar cinta. Apa kita buat? Maka sentiasa kita berusaha untuk bersama dengan dia dan memberi apa yang dia kehendaki. Tu, tuan, takut. Tapi takut dengan tidak meninggalkan dia. Takut dengan kita sentiasa bersama dia. Isteri kita, tuan-tuan. Nah, kita takut kerana kalau sayang dengan dia, takut dia tinggalkan kita. Misalnya, maka apa kita buat? Maka takut itu membuatkan kita bersungguh-sungguh memelihara hubungan kita dengan dia. Tuan-tuan. Jadi bermula padanya cinta kita pada Allah. Tuan-tuan, takut kita, cinta kita pada Allah Ta'ala, apa yang kita buat belum cukup lagi untuk menunjukkan cinta kita. Takut kita, apa yang kita buat belum lagi melayakkan untuk Allah menerima dan membalas cinta. Dan yang lebih takut lagi, cinta kita tadi belum cukup, kecuali nanti dia tolak dan dia seksa kita. Rasa takut, tuan-tuan. Kerana rasa takut itu, kerana cinta tadi, maka dia perhabiskan semua hidup dia bagi dia mencari jalan untuk Allah menerima cinta tu. Tu takwa, tuan-tuan. Dan ingat, cinta dalam bahasa kita pun kita dah faham dah. Asal cinta je kita sanggup berkorban apa saja. Nah, tuan-tuan, apa saja, anything, ya ada, and everything. Nah. Tapi yang masalahnya, tuan-tuan, anything dan everything pada yang tak layak, yang tak sewajarnya. Nah, yang pada yang sepatutnya tak ada. Ibu kita seumpamanya sepatut anything dan everything. Sepatutnya pada isteri everything dan anything dah. Tapi tak. Yang selain daripada itu, perempuan-perempuan yang tak ada kena-mengena dengan hidup dia, everything and anything. Ini jadi masalah. Nah, dan dia tentu ada punca dia. Tapi bukan itu nak kita bermula pada cinta tadi. Kerana cinta, tuan-tuan. Bila tak dibalas cinta, jadi orang tiga suku. Cari bangunan tinggi, terjun ke bawah. Bermula cinta, mulianya cinta, bermula cinta Allah Ta'ala. Dan kita tanya diri kita, ada tak Allah Ta'ala sebut dan Nabi sebut tentang cinta di dalam ayat Quran dan dalam hadis Nabi? Ada tak ada? Ada. Sehingga bermula padanya segala kemuliaan. Nah, dia kata, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kemanisan iman. Ia tak rasa lazat di dalam kita menunaikan perintah. Sebab iman itu kekuatan untuk melaksanakan perintah. Rasa lazat, tuan-tuan. Nah. Maka bermula padanya, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Cinta Allah dan Rasulnya maka melebihi daripada segala-galanya. Al-Quran disebut, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi'amrih wallahu la yahdi al-qaumal fasiq. Tak payah terjemah lah, tuan, sebab kita ngaji lama dah. Sampai bila nak terjemahnya dah? Pasal ngaji lama dah, faham dah, ya nak? Baca surah Yasin tu baca gitu dah, faham dah. Tak payah terjemah. Ni nak? Tuan-tuan. Ni disebut tentang cinta. Kerana itulah dia ada kesempurnaan hati, tuan-tuan. Yang ianya menaungi hidup. Cinta tadi. Nah. Maka kerana itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang kita tahu, tuan-tuan, ada kisahnya apabila dia memberi, apabila ditanya apa yang tinggal, Allah dan Rasul. Begitu hebatnya cinta dia kepada Allah dan cinta dia pada Rasul. Tapi ingat, cinta yang membawa pada kemuliaan, suatu hakikat. Ni bila dia kembali kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, syafaat daripada Nabi-Nya SAW dan syurga, tuan-tuan, atas ganjaran. Apa dia? Cinta tadi. Kan itu kita takut. Takut tak puas lagi, tuan-tuan. Tak cukup lagi. Apatah lagi memang kita melakukan perkara yang bersalahan dengan agama dia. Lagi dah kita takut, tuan-tuan. Macam mana, tuan-tuan? Macam kita, tuan-tuan. Yang ada isteri kita. Kita sayang dan cinta dengan dia. Tapi kita ada buat perangai, tuan-tuan. Nah, kita yang kalau tak buat perangai pun takut tak cukup sampai dia tinggalkan kita. Ini kan kalau kita ada buat perangai, tuan-tuan. Itu yang kata kahwin duk sembunyi-sembunyi tu. Nah.
Pasal takut lagi, tuan-tuan. Ini benda dia, tuan-tuan. Ini hakikat saya nak sebut, tuan-tuan. Tapi dia bawa ke bawah. Ni tak? Bawa ke bawah, maka kerana itu, kita kena cari jalan keimanan. Tuan-tuan, bukan sekadar sebut. Tuan-tuan, macam dia kata syahadah. Syahadah dengan kalimah syahadah. Dia ada perbezaan. Bermula, tuan-tuan, kalau kita katalah, saya sudah menderma. Derma dan saya sudah menderma. Tuan-tuan, derma dan saya sudah menderma, ada beza dia. Derma itu perbuatan. Dan saya sudah menderma itu satu pengakuan. Yang pengakuan itu mesti bermula dengan perbuatan. Saya sudah menderma. Bila? Besok. Tak jadi. Tuan-tuan, maka begitu syahadah. Syahadah dengan mengucap syahadah. Syahadah itu perbuatan, penyaksian. Dan setelah dia menyaksikannya, barulah dia datang pengakuan. Hari ini kita terus seolah-olah kalimah syahadah, penyaksian itu ataupun pengakuan itulah keimanan. Dah. Pengakuan dengan lisan ni, dia ada dua keadaan. Benar daripada hati atau dusta kerana nak menutupkan hati yang busuk. Nah, seorang pencuri, tuan-tuan, adakah dia akan mengaku dia seorang pencuri? Tuan-tuan, mulut kata apa? Saya ni pantang orang minta derma, saya akan bagi derma. Tuan-tuan. Orang yang ambil rasuah, adakah dia akan mengaku dia ambil rasuah? Tuan-tuan. Nampak tak? Jadi lisan ini satu keadaan dia benar. Suatu kemuliaan di hati. Tapi ada kalanya dia suatu ucapan untuk menutup suatu kehinaan dalam hati. Jadi bermula, tuan-tuan, apa pun hati itu, sebab kata hati. Hati itu mesti mulia dengan keimanan. Maka bermula kemuliaan dengan keimanan itu dengan apa? Dengan apa, tuan? Dengan syahadah. Tuan-tuan. Dan dia hidup dengan kalimah syahadah. Ni beza, tuan-tuan. Tapi ini bukan tempat dia kita nak berbahas, tuan-tuan, sebab ni malam ni maghrib, tuan-tuan, pergi tanya dengan ustaz-ustaz. Apa beza antara syahadah dan juga dua kalimah syahadah? Tuan-tuan, saya katalah kita suami isteri, tuan-tuan. Dia nak percaya dengan isteri dia. Apa yang membuatkan dia percaya dengan isteri dia? Isteri nak percaya dengan suami, tuan-tuan. Ini hidup, tuan-tuan. Ini benda yang kita nak bina. Yang dia bermula daripada kita dengan Allah Ta'ala dan jalan Islam yang akan membawa kita padanya. Kalau tidak hari ini, tuan-tuan, mula-mula kahwin, bukan main lagi sehidup semati. Nah, tapi tak dan beberapa tahun, udah cari ganti. Ini masalah. Sebab kita tak tahu jalan, tuan-tuan. Tak ada orang merancang untuk berpisah, tapi dia berlaku. Sebab tak ada orang tahu jalan untuk membina kemuliaan supaya dia kekal. Sekadar mengharap daripada Allah Ta'ala, tapi tidak ada ikhtiar padanya, tuan. Seorang suami, tuan-tuan, dan isteri, kalau mereka saling percaya dan mempercayai, tidak ada keraguan padanya, insya-Allah akan bahagialah mereka. Bahkan bagi mereka yang beriman, kekal mereka suami isteri dalam syurga Allah. Seronok sebut benda ni, tuan-tuan, sebab kita nak, memang betul kita nak di dalam syurga bersama dia dah. Tapi sembang je lah kalau kita tak tahu jalan. Tapi bermula kalau ada keraguan, dia merosakkan hubungan. Kita balik lambat sikit, tuan-tuan. Ya tak? Balik lambat sikit je, ada overtime. Dia pun tanya, mana abang pergi? Overtime. Besok dia telefon pejabat. Betulkah suami saya overtime? Mana? Apa tanda dia? Dia macam tak percaya. Tiba-tiba suami dia dapat tahu bahawa isteri dia telefon. Dia pun kata apa? Isteri saya telefon. Semalam saya dah cakap. Dia tak percaya. Dia langgar. Rasa tak puas hati. Ni kan keraguan yang membawa kepada rasa tak puas hati dan akhirnya merosakkan hubungan. Maka begitulah bermula kita dengan Allah. Dan bagaimana kita nak menjaga akan perasaan itu, keyakinan itu dan keimanan itu supaya dianya tidak ada keraguan. Penting, kan? Sebab dia bukan sekadar dengan Allah Ta'ala, tapi bermula dengan Allah Ta'ala, kaedah dia sama. Allah Ta'ala, tuan-tuan, nak kita percaya dengan dia. Dengan apa? Dengan syahadah. Apa yang dia bagi, tuan-tuan? Dia tunjukkan kepada kita akan segala ciptaan-ciptaan dia. Ya tak? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi dan juga peralihan malam dan siang adalah menjadi tanda-tanda dan bukti-bukti bagi orang yang berakal. Mana? Dia bagi, dia tonton, nah tengok langit. Bangunan kamu yang macam mana indah dan kukuh pun tetap mesti bertiang.
lemahnya kamu manusia sekarang, tolong saksikan akan ciptaan Allah Ta'ala yang maha agung. Dia tinggikan langit, ada nampak tak tiang? Tak ada satu tiang pun. Adakah berlari orang di bawahnya kerana takut ditimpa oleh langit? Tak ada, aman je orang berjalan. Masya Allah, kita telah melakukan satu syahadah, penyaksian, melihat akan keagungan dan kebesaran dia, sehingga hidup di hati kita satu keyakinan dan tak ragu-ragu, dia Allah Ta'ala jadi Tuhan. Dengan apa? Tu dengan penyaksian. Tu yang kita saksi-saksi tu kan. Ya tak? Yang kita pergi mahkamah, kamu jadi saksi, ya. Kamu bawa ni dengan penuh ya. Sebab apa kamu yakin? Sebab saya telah bersyahadah, saya telah menyaksikannya, saya berada di tempat itu dan melihat benda itu. Maka itulah dia kekuatan dia. Ucapan dia sekadar untuk menyatakannya, tetapi perbuatan melihat itulah dia kebenaran dia. Mana? Kan? Jadi syahadah bermula padanya. Balik rumah isteri, iman kita bermula dengan syahadah. Ya asyhadu. Dah, bukan mengucap, bukan mengaku, tapi melihat. Itu sebab hari-hari kita diingatkan untuk melihat keagungan Allah Ta'ala. Nah, setiap sesuatu yang baru yang berlaku mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba sekarang di Malaysia dekat Kedah berlaku apa dia? Berlaku apa tu? Puting beliau. Masya Allah, ni dia kebesaran Allah Ta'ala, tuan-tuan. Saya telah menyaksikannya dan saya dengan itu percaya, tak ragu-ragu, Allah dari Tuhan melainkan dia. Syahadah, tuan-tuan. Baru dihidupkan dengan kalimah. Itu pun ada tujuan. Kalimah tu apa? Zikrullah. Itu dia keadaan dia. Zikrullah yang tujuan dia menghidupkan di hati, dan bila dia hidup di hati, dia akan diterjemahkan di dalam perbuatan. Dan itu kemuliaan kita, tuan-tuan. Cuba bayangkan, kalau bos kita duduk di depan kita, kita sedang buat kerja, tuan-tuan. Macam mana kita buat kerja kita? Kalau bos kita duduk depan, bukan main lagi, tuan-tuan. Ya, tak? Pasal bercita-cita nak jadi pegawai tinggi, maka dia pun tunduk buat kerja sungguh-sungguh. Tapi bila bos tak ada, dengan dia tak ada, tuan-tuan. Ya tak? Apa dia tak tahu bos dia pergi bilik ayah je. Bos datang-datang, dia tak balik-balik, tuan-tuan. Orang macam ni buat surat letak jawatan, tuan-tuan. Tak lama, nah. Tapi itu keadaan dia. Pasal apa? Pasal bila hidup, maka dia buat sungguh-sungguh. Tapi bila mati, dia tinggal. Maka begitulah Allah Ta'ala ajar kita. Allah Ta'ala tadi, mesti bila kita buat sesuatu, dia hidup, tuan-tuan. Ya tak? Dia hidup, dan kemudian daripadanya, dia sentiasa hidup. Bila dia hidup, tuan-tuan, kita tunduk pun Allah. Kita akan pelihara hubungan kita dengan Allah. Sebab ramai pun Allah, seorang pun Allah, terang pun Allah, gelap pun Allah. Bagaimana keadaan kita hamba dia? Mulia lah, tuan-tuan. Ya. Macam kita lah buat kerja. Bos kita duduk depan, kita buat sungguh-sungguh. Bos kita tak ada, tetap kita berasa bos kita ada. Kita akan tetap buat kerja, tuan-tuan. Ya. Jadi ini benda dia. Ya. Jadi kena faham, tuan-tuan. Ya. Apa kita buat pun dia perbuatan yang kita nak cari kemuliaan, yang kemudian dia ialah tujuan dia untuk zikir, dan matlamat dia lah untuk hidup di hati. Tuan-tuan, semuanya kena sempurnakan di situ. Hati kita tempat dia. Saya ambil contoh, tuan-tuan. Ya, contoh habis pasal 1.45, dan hari ni, tuan-tuan, dia minta, ya tak, ada hajat yang menjadi tanggungjawab kita bersama. Bukan sekadar buat, tuan-tuan, khusyukkan hati kita, meminta pada Allah Ta'ala agar benar-benar dia datangkan pertolongan dia kepada yang berhajat, tuan-tuan. Di mana Siti Khadijah binti Bakhtiar ni ada paru-paru dijangkiti kuman, ya tak? Kalau solat, tak, kena solat dengan perasaan cinta. Cinta pada Allah, cinta kepada hambanya yang sedang diuji, tuan-tuan. Maka solat tadi dipenuhi dengan kekhusyukan, insya-Allah salah seorang daripada kita yang memungkinkan Allah datangkan pertolongan dia, ya. Jadi itu, tuan-tuan. Jadi kita nak cepat balik. Kita nak cerita, tuan-tuan, pasal suami isteri. Sikit je. Ya tak? Pasal hari ni suami udah berani cekak pinggang dengan suami, isteri berani cekak pinggang dengan suami. Sebab sistem anti-Islam je lah. Dia suruh sama rata ikut suka dia, tuan-tuan. Bukan ikut Allah Ta'ala, tapi ikut suka dia. Jadi kita, kalau kita sebut, ya Allah, wahai muslimatku, mudahnya Allah Ta'ala menjadikan muslimat untuk jadi ahli syurga dah. Mana? Pasal apa, tuan-tuan? Ya tak? Kerja dia cukup mudah. Ya tak? Ringan, tuan-tuan. Ya tak? Dengan macam-macam yang Allah jadikan. Tapi salah satu syarat besarnya ialah taat pada suami. Kalau ustaz yang cakap macam tu, apa kata perempuan? Pergi dah. Ya tak? Memanglah ustaz tak ada kerja lain, berat sebelah. Ya tak? Jangan. Jadi susah hari ni kita nak sebut, tuan-tuan. Tapi kita kena panggil ustazah sebut.
Jadi ustazah pun datang. Dia kata betul, muslimat, kerja kita cukup mudah. Ya tak? Ya tak? Taat pada suami. Tu kerana tu tuan-tuan, ya tak, dia kata bila Isra' dan Mi'rajnya Nabi dipertontonkan dalam neraka tu yang ramainya gulungan perempuan. Nah, pasal apa jadi gitu? Dia suka langgar perintah Allah ke? Tak. Perempuan ni bila perintah khususiah, cuba suruh dia puasa sunat tuan-tuan. Bangun dia. Ya tak? Bangun dia puasa sunat, tapi cuba dia ajak suami dia. Suami dia kata, apa? You puasa lah seorang-seorang. I tumpang pahala you dah lah. Dia kata gitu. Nampak? Nampak tak? Tapi kalau ajak makan, dia nombor satu pergi makan. Kalau nak bangun tengah malam, nak tahajud tuan-tuan, isteri bangun, kejut kita. Bang, bangunlah bang, kita tahajud sekali. Tak apa, tak apa. Engkau dah terkejut, engkau buat seorang-seorang. Aku kalau buat lah, boleh terkejut tuan-tuan. Ni tuan-tuan. Jadi kalau patut gitu tuan-tuan, kalau perintah Allah Ta'ala khususiah, ramai dalam syurga perempuan. Ya tak? Ramai dalam neraka lelaki. Patutnya gitu. Tapi tak. Maka ditanya pada Nabi, kenapa jadi gitu? Maka Nabi kata, banyak perintah suami, mereka tak taati. Nampak tak? Jadi muslimat kita, ustazah pun kata, maka janganlah kita dalam keadaan itu, mari kita berubah, taat pada isteri, taat pada suami. Nah, ustazah pun balik. Jadi dia ada dua tu, dia ada. Kena ada perbuatan, kena ada peringatan, dan kena hidup di hati. Maka ustaz, muslimat pun kata, jangan balik lagi. Mari kita ambil tasbih masing-masing, kita nak berwirid. Wirid tu mengulang-ulangi suatu kalimah. Apa dia nak wirid? Taat suami mulia. Taat suami mulia. Taat suami, buat 33 kali tuan-tuan. Bukan main lagi. Taat suami mulia. Taat suami mulia. Ya tak? Mulia tak ketika itu? Mulia tak ketika itu? Belum tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kalau dia balik-balik rumah dalam keadaan taat suami mulia, taat, dia tengok muka suami dia cekok pinggang. Mulia tak? Tak mulia. Dia mesti disempurnakan. Maka dia sebut taat suami mulia, taat suami itu mulia, tujuan dia lah untuk mengingatkan diri dia yang beriman padanya. Kalau kamu nak kemuliaan, ini jalan dia, taat suami. Kalau kamu tak taat suami, kamu akan jadi hina. Dia nak hidupkan tuan-tuan, maka dia jadikan dia suatu peringatan sehingga hidup di hati dia, sehingga dalam hati dia duk bermain. Suami kamu, kemuliaan kamu. Maka walaupun suami tak ada, di pejabat-pejabat, di mana-mana saja isteri kita berada, ni hati dia tuan-tuan, terbayang dan hidupnya suami dia. Sebab dia dah hidupkan taat suamilah kemuliaan. Dia nak buat dah kerja yang bersalahan, dia tak buat. Kerana cintanya maka cintanya dia takut. Kalau aku bersembang dengan laki-laki ini, kalau suami aku tahu, dia akan marah. Takut saya. Pasal takut bukan kerana tu, takut pasal cinta. Tuan-tuan, kerana kalau sayang dia pada suami, dia tak mau buat sesuatu yang boleh mendatangkan kemarahan dan juga kegusaran pada suami dia. Maka apa dia nak buat pun, terbayang suami dia, dan dia buat apa yang suami dia suka. Kan? Ini benda yang kita kena ada. Jadi apatah lagi bila dia bersendirian, tak ada suami, dia muliakan suami, maka bila dia berdepan dengan suami, maka tentu kemuliaan itu akan lebih terseluruh. Ini jalan dia tuan-tuan, yang kita ngaji ini yang kita nak tuan-tuan. Bukan ustaz dia seronok lah, boleh tahan dia gelak ketawa, bukan. Ya tak? Jadi akhirnya tuan-tuan, ya tak, yang ni kita nak cari, kerana itu disebut tuan-tuan, hidup kita ni setelah kita sempurnakan iman, kita cari jalan kesempurnaan Islam, hendaklah lahir daripadanya keikhlasan, dan daripada keikhlasan itu kebenaran. Ini saya nak tutup tuan-tuan. Apa makna ikhlas? Kerana Allah tuan-tuan. Dan bila kita sebut kerana Allah, kebenaran tadi dihidupkan tuan-tuan. Apa makna dia? Mestilah cara Allah tuan-tuan. Hari ini kita banyak kerana Allah, tapi cara kita, ni kita ngaji ni kerana Allah kan, tapi bila kita dah tak sedap dengar, kita bangun, kita belah. Itu cara Allah kan? Misalnya tuan-tuan, kita memelihara aurat kita kerana Allah kan, maka kena cara Allah lah. Tapi beramai hari ni cara kita. Ni masalah tuan-tuan. Solat ni kerana Allah pun kena cara Allah, maka baru datang khusyuk. Tapi kita tuan-tuan, kerana Allah tapi cara kita. Cepatlah sikit imam ni pun bagi salam, dia pun balik. Dia tak akan hidup kemuliaan tuan-tuan, kerana ibadah yang disebut sebagai penyembahan baru akan disempurnakan, akan direda bila padanya apa dia? Keikhlasan kerana Allah dan kebenaran cara Allah. Kerana itu keikhlasan kerana Allah, carilah dalam kesempurnaan iman, dan kebenaran cara Allah, carilah di dalam kesempurnaan Islam. Semuanya dia pusing kot tu tuan-tuan. Jangan keluar daripada lingkungan itu, kerana selain daripada itu syaitan yang menunggu, nafsu yang bermaharajalela, akhirnya turut yang jadi panduan tuan-tuan. Semoga Allah pelihara kita daripadanya. Saya harap sungguh pertemuan yang ringkas ini dan sekali-sekala ini benar-benar dapat mendatangkan manfaat pada kita tuan-tuan, agar
apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani ini benar-benar mendatangkan manfaat pada kita. Setiap kali peringatkan kita tentang kesempurnaan yang mesti kita cari, tuan-tuan. Kesempurnaan iman dan juga kesempurnaan Islam. Semoga Allah pelihara kita dan Allah akan ganjarkan kita dengan kemuliaan Dia dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.